sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jadi tuan-tuan, puan, ibu-ibu, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi di sinilah dimakamkan para syuhada Uhud. Berapa ramai? 70 orang. Tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, puan-puan yang dimuliakan Allah sekalian. Peperangan Uhud ni adalah peperangan yang kedua dalam Islam. Peperangan yang pertama adalah peperangan Badar tahun 2 Hijrah. Peperangan Uhud tahun 3 Hijrah. Peperangan Badar 5 Hijrah. Peperangan lain berturut-turut. Yang kedua adalah peperangan. Diceritakan kenapa berlakunya peperangan Uhud. Berlakunya peperangan Uhud setelah Islam menang dalam peperangan Badar, peperangan yang pertama. Jadi orang Quraisy, orang kafir ni, mereka nak lakukan apa dia, balas dendam kepada orang-orang Islam. Kerana mereka telah kalah. Bila telah kalah, jalan perdagangan mereka ke Syam dan sebagainya telah mengalami banyak kemerosotan dalam perdagangan mereka. Jalan perdagangan mereka ditutup dan sebagainya. Dan akhirnya mereka terpaksa menanggung kerugian yang besar. Dalam keadaan sebegitu rupa, diorang nak balas dendam balik terhadap Nabi SAW dan para sahabat, yang menyebabkan pengaruh mereka ni jatuh. Jadi mereka lakukan perancangan demi perancangan, yang mana perancangan mereka ini iaitu untuk melakukan serangan, untuk membunuh Nabi, untuk membunuh para sahabat, untuk mendapatkan kota Madinah. Jadi mereka datang daripada Mekah ke sini, kawasan Madinah, di kawasan pinggir Uhud yang tuan-tuan boleh tengok. Jadi dalam keadaan sebegitu rupa, tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka Nabi SAW dan para sahabat pun mereka berbincang untuk lakukan strategi yang membolehkan mereka ini mempertahankan kota Madinah. Jadi Nabi SAW panggil sahabat-sahabat untuk melakukan mesyuarat. Bila panggil sahabat-sahabat melakukan mesyuarat, sahabat-sahabat semua dah ada. Sahabat-sahabat datang satu persatu, datang ke dalam kawasan mesyuarat. Tiba-tiba Nabi SAW masih lagi tak menggunakan mesyuarat. Sahabat-sahabat bergerak. Sahabat-sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa tak mulakan lagi mesyuarat ya Rasulullah?" Tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW berkata, "Aku tunggu seseorang," kata Nabi. Lama tuan-tuan, sahabat-sahabat tunggu. Sahabat tanya lagi kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kenapa tak mulakan mesyuarat lagi?" Maka Nabi kata, "Aku tunggu seseorang," kata Nabi SAW. Tunggu lama tuan-tuan, tiba-tiba datang satu orang sahabat Nabi SAW. Bila datang seorang sahabat Nabi SAW ke dalam kawasan mesyuarat ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah, maka Nabi SAW menipiskan air mata sehingga membasahi janggut Nabi SAW. Kenapa Nabi menangis tuan-tuan? Kenapa Nabi sedih sangat melihat sahabat dia ni yang seorang masuk, dalam masa yang sama Nabi menitiskan air mata dia? Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam mesyuarat Nabi SAW mencadangkan satu perkara. Nabi kata pada para sahabat dia, "Wahai sahabatku, aku mencadangkan untuk kita mempertahankan kota Madinah dalam kawasan Madinah." Sahabat-sahabat yang lain ketika tersebut mereka kuat, mereka muda lagi. Ya, mereka tak mau golongan kufar ini untuk masuk ke dalam kawasan Madinah. Mereka nak supaya kita pertahankan Madinah di kawasan pinggir Madinah. Nabi nak mana? Dalam Madinah. Sahabat-sahabat yang besar, yang kuat, yang hebat dan sebagainya, mereka ini nak di kawasan pinggir Madinah. Jadi ketika tersebut berlakunya mesyuarat dan majoriti sahabat Nabi SAW yang muda-muda, mereka hendak melakukan satu perancangan untuk mempertahankan Madinah di kawasan pinggir Madinah, iaitu di kawasan Uhud ni lah. Jadi bila mereka berikan syur, dan syur itu adalah majoriti, usul tersebut adalah usul majoriti, maka Nabi SAW pun terpaksa akur. Dalam ayat Quran itu, "Wasyawirhum fil ardh." Maka bermesyuaratlah kamu dalam satu perkara. InsyaAllah dalam mesyuarat ada keberkatan.
Maksudnya apa-apa sahaja dalam hidup kita tuan-tuan, kita nak lakukan sesuatu, kita istikharah dan kita mesyuarat. InsyaAllah dalam mesyuarat dan istikharah itu Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan keberkatan. Maka Nabi SAW walaupun dia seorang Rasul, walaupun dia seorang pemimpin kawasan Madinah ni, pemimpin bagi seluruh umat Islam dalam satu dunia ni, tetapi dia bermesyuarat dan usul dia ni ditolak. Dia akur dengan majoriti suara dalam parlimen. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bila Nabi SAW yang mendapat usul dan juga mereka semua telah bersetuju untuk mempertahankan umat Islam di kawasan pinggir Madinah, ke depan sikit apa? Sebab diorang ni apa? Jadi bila terjadinya perkara tersebut, maka Nabi SAW pun pulang ke rumah. Bila pulang ke rumah dia, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW pun pakai dia punya baju perang. Bila pakai baju perang dia, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dia keluar daripada rumah dia, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Keluar sahaja sahabat-sahabat melihat Nabi, sahabat-sahabat menangis. Ya Rasulullah, kami tak sanggup ya Rasulullah. Engkau jalan jauh. Rumah Nabi di kawasan Raudhah. Nabi SAW nak jalan daripada Raudhah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ke sini. Dalam keadaan ketika tersebut Nabi SAW dah umur dah kata pertengahan. Dalam keadaan Nabi SAW nak pergi daripada kawasan Raudhah, rumah tersebut, sampailah ke sini semata-mata mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Semata-mata sayangkan umat dia, semata-mata disebabkan sayang umat dia, Nabi sampai ke sini dalam keadaan penat lelah. Sahabat-sahabat tengok sahabat menangis. Ya Rasulullah, kami tak mau ya Rasulullah. Kami inginkan apa yang kau syorkan untuk kita bersama-sama memperjuangkan, mempertahankan agama, mempertahankan Madinah dalam kawasan kota Madinah. Kami tak mau apa yang kami syorkan sebelum ini untuk mempertahankan Islam di kawasan pinggir Madinah. Tak apa ya Rasulullah. Kami sanggup ikut apa yang kamu telah syorkan ya Rasulullah. Kami tak sanggup melihat kamu dalam keadaan penat lelah ini dengan memakai baju perang dan sebagainya, pergi daripada rumah dia ke kawasan pinggir itu. Nabi kata kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, aku seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila aku dah pakai baju perang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku hanya tunggu dua perkara daripada Allah. Yang pertama, sama ada kita menang di jalan Allah. Yang kedua, kita menunggu sama ada kita ini syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Menunggu hukuman daripada Allah. Hukuman ni maksudnya kita ini syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua perkara yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebabkan sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in mereka diam dan mereka akur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berjalan dengan para sahabat dia sampailah ke satu masjid namanya Masjid Ajmatus Syaikhain. Tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam cek pembarisan, checkpoint. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam buat satu perbarisan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam cek perbarisan tersebut, dalam pembarisan tersebut, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ada kalangan yang Nabi tak kenal. Siapa ni tak kenal? Bila tak kenal, Nabi SAW beritahu kepada mereka, wahai tentera Islam, wahai di kalangan kamu yang ada di dalam barisan tersebut, barisan ini, kalau kamu nak tolong Islam, masuk kamu ke dalam agama Islam. Sebab Nabi tahu golongan munafikin, golongan kufar, mereka masuk ke dalam barisan tentera Islam pada ketika tersebut untuk melakukan kacau bilau. Bila mana Nabi SAW telah mengatakan yang demikian, maka mereka pun keluar daripada barisan. Ada 300 orang yang keluar, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Yang tinggal hanyalah 700 orang. Antara yang keluar siapa dia? Ketua munafikin Abdullah bin Ubay. Dia keluar daripada barisan, 300 orang keluar, yang hanya ada 700 orang, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. 700 orang akan berhadapan dengan 3,000 orang. Allahu Akbar, 700 orang, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, akan berhadapan dengan satu jumlah yang sangat besar. Semata-mata apa? Karena sayangnya Nabi SAW kepada tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi SAW dah cek pembarisan, selama beberapa hari Nabi SAW duduk di situ. Kemudian Nabi SAW pun pergi ke kawasan Uhud. Nabi bahagikan tentera dia kepada dua kumpulan. Yang pertama yang berada di atas bukit Abdullah bin Jubair. Yang keduanya Nabi SAW sendiri di kawasan ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana Nabi SAW bahagikan sahabat dia sebanyak 50 orang berada di atas bukit untuk apa? Memanah. Sebab tu bukit tu dipanggil dengan bukit memanah.
Bila mana berada di atas sana tuan-tuan, Nabi SAW beritahu pada mereka, kalau kamu nampak Islam menang, jangan kamu turun. Kamu nampak Islam kalah, jangan kamu turun. Walaupun mayat-mayat kami ini dipatuk oleh burung-burung sekalipun, jangan kamu turun, kata Nabi SAW. Jadi dalam peperangan yang pertama tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika tersebut Islam telah mencapai kemenangan. Mereka golongan musuh Islam ketika tersebut mereka telah berundur. Tetapi yang terbunuh siapa dia? Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa dia? Bapa saudara Nabi SAW. Dibunuh macam mana? Dibunuh oleh seorang hamba yang telah diupah. Nama hamba tersebut Wahsy. Dia telah diupah. Dia diupah oleh Hindun. Untuk apa? Untuk membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi dia duduk sebelah batu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dia baling tombak kena dada. Maka Nabi SAW tersangat sedih ketika tersebut. Kerana Sayyidina Hamzah lah yang merupakan buah hati Nabi SAW. Dialah bapa saudara Nabi yang ketika mana Nabi sakit dalam perjuangan Islam ini, dialah yang bersama dengan Nabi. Dalam keadaan Nabi SAW memerlukan sesuatu, dialah yang akan sentiasa berikan kepada Nabi SAW. Dalam keadaan Nabi SAW memerlukan sesiapa yang boleh support dia, Sayyidina Hamzah lah bapa saudara dia yang boleh support dia. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sedih, Nabi nak menangis. Nabi menangis tuan-tuan, bukan nak menangis dah. Menangis dah teresak-esak kerana bapa saudara dia telah meninggal dunia. Seorang yang begitu dia sayang, sangat-sangat dia sayang. Tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam fasa yang pertama. Tiba dalam fasa yang kedua tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Ketika mana tentera kufar telah berundur, tentera Islam yang berada di atas bukit, mereka terlupa arahan Nabi. Bukan mereka ingkar arahan Nabi. Mereka terlupa arahan Nabi SAW. Kenapa? Harta ghanimah ni tuan-tuan adalah merupakan harta perang, yang mana harta perang ni adalah merupakan harta yang paling berharga, yang paling utama. Sebab harta tersebut siapa yang pakai dapat pahala. Ini dalam Islam. Harta ghanimah ni adalah harta yang paling utama ketika tersebut. Maka ketika tersebut sahabat-sahabat terlupa. Mereka melihat harta tersebut dengan ganjaran pahala. Maka mereka pun telah turun tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Bila mereka terlupa ketika tersebut, Khalid Al-Walid yang datang daripada belakang, dia menyerang hendak para tentera Islam ketika tersebut. Bila diserang hendak tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi SAW 70 orang telah dibunuh ketika tersebut. Bila Nabi SAW dalam keadaan yang cemas, dalam keadaan golongan kufar berhadapan dengan Nabi SAW untuk bunuh Nabi, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat mereka buat bulatan. Ada sahabat yang tak nampak Nabi, ada sahabat yang ingat Nabi SAW dah wafat, ada sahabat yang merasakan bahawasanya diri ini tak ada apa-apa dah. Sebab apa? Sebab Nabi dah wafat. Bila terjadinya perkara tersebut, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat buat bulatan. Ada sahabat-sahabat yang dirinya itu bagaikan tombak yang ditusuk, disebabkan dia pertahankan Nabi SAW. Bagaikan landak. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila terjadinya perkara tersebut, sahabat-sahabat yang telah mempertahankan Nabi SAW, ada yang tak nampak Nabi SAW dan mereka terbunuh satu persatu ketika tersebut, tuan-tuan. Antara yang menyelamatkan Nabi siapa dia? Sayyidatina Nusaybah radhiyallahu anha. Siapa dia ni? Dia ni seorang sahabiah perempuan Nabi. Sahabiah perempuan, seorang teman perempuan, bukan maksudnya apa isteri dan sebagainya. Maksudnya dia ni kadang-kadang dia jumpa Nabi SAW, dia melihat wajah Nabi, dia rindu pada Nabi SAW. Sebab apa? Sebab Nabi ni Rasul yang paling dia sayang. Dalam keadaan perang tersebut, tuan-tuan, dia bawa apa? Ubat-ubatan dan makanan. Dia perempuan. Dalam keadaan tersebut, dia melihat Nabi berada berhadapan musuh dan musuh menghunuskan pedang untuk membunuh Nabi. Dia ambil pedang, dia buang segala apa yang ada pada dia, ubat-ubatan, makanan dan sebagainya. Dia ambil pedang, tuan-tuan, dia pertahankan Nabi sehingga Nabi sabdakan dalam hadis dia, bila aku melihat depan aku melihat kanan aku melihat kiri aku melihat Nusaybah sedang mempertahankan aku dengan pedang. Tak pernah pegang pedang. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan getir tersebut Nabi terjatuh ke dalam satu lubang. Bila terjatuh ke dalam satu lubang, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabat tak nampak Nabi. Ketika tersebut mereka dah ingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Datang Sayyidina Talha radhiyallahu an, angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat lain semua lihat dan mereka gembira.
dan mereka bawa Nabi SAW pergi ke belakang lagi. Ketika terjatuh ke dalam satu lubang tadi, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, tertusuk di pipi Nabi SAW baju perisai Nabi, baju besi. Bila tertusuk, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, darah keluar mengalir-ngalir tak henti. Darah keluar, tuan-tuan, dalam keadaan Nabi SAW sakit. Baju besi itu menyebabkan tembusan yang amat dalam. Ketika tersebut, tuan-tuan, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in nak tarik dengan tangan, mereka takut. Apa yang mereka buat? Datang Sayyidina Umar radhiyallahu an, dia datang, dia ambil kepala Nabi SAW yang mulia, dia dekatkan dengan mulut dia, dia letakkan gigi dia ni untuk tarik serpihan baju perisai itu, tuan-tuan, supaya apa? Nabi SAW tak sakit. Dan para ulama juga ada yang mengatakan supaya mulut dia ni boleh bertemu dengan pipi Nabi SAW yang mulia. Bila dia tarik, tuan-tuan, tarik ni dalam keadaan perisai tersebut, tembusan dia yang dalam dengan perisai tersebut yang besar, saiz yang masuk tersebut, maka Nabi SAW dalam keadaan sakit. Dia risau Nabi sakit dan dia tarik dengan gigi dia. Bila dia tarik dengan gigi dia, tuan-tuan, gigi dia patah. 1-2 gigi patah. Dia tarik lagi kali kedua, patah lagi. Berdarah-darah pula gusi dia. Dia tarik lagi, tuan-tuan, habis gigi dia hilang. Yang ada gusi dia yang bercalar-calar dengan besi, dengan baju besi, disebabkan baju besi Nabi SAW. Bila berada dalam keadaan tersebut, dia lihat pipi Nabi berdarah. Dia tengok pipi Nabi berdarah. Apa dia buat, tuan-tuan? Dia dekatkan mulut dia dengan pipi Nabi SAW yang mulia. Dia hisap darah Nabi SAW. Dia hisap darah Nabi SAW supaya darah itu terhenti. Bila dia hisap, tuan-tuan, Nabi tengok, wahai sahabatku, itu darah keluar daripada gusi kamu. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak hiraukan diri aku ni, ya Rasulullah. Aku sanggup, aku takut, aku sedih melihat darah yang keluar daripada pipimu, ya Rasulullah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata pada Sayyidina Umar, kamu, darah kamu ini telah bersama dengan darah aku, kata Nabi. Maka diharamkan kamu ini untuk masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makin ke belakang, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW berada dalam keadaan yang sangat lemah. Makin ke belakang, tuan-tuan, Nabi dimasukkan oleh para sahabat ke dalam satu gua. Di situlah para sahabat mengawasi Nabi SAW, menjaga Nabi SAW. Dan itulah pengorbanan mereka, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan yang telah mereka lakukan. Kita pohon kepada Allah agar kita dapat melihat wajah Nabi SAW di hari akhirat. Satu wajah, satu individu yang telah berikan seluruh harta dia, kehidupan dia, nyawa dia, susah payah dia untuk kita. Kita tanya pada diri kita, tuan-tuan, adakah kita ini merindui Rasulullah SAW? Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah meminta Nabi SAW, suami dia, untuk doa. Ya Rasulullah, wahai suamiku, doakanlah aku. Nabi pun doa dia, ya Allah, berikanlah Sayyidatina Aisyah kebaikan dunia akhirat. Maka bergolek-golek Sayyidatina Aisyah di lantai. Nabi tanya, kenapa kamu golek-golek seronok ni? Dia kata, ya Rasulullah, siapakah yang tak seronok, siapakah yang tak bahagia bila didoakan oleh seorang Nabi Allah? Maka Nabi kata pada Sayyidatina Aisyah, wahai Sayyidatina Aisyah, kamu tahu ataupun tidak, aku doakan kamu memang dalam sehari sekali. Tapi kamu tahu atau tidak, aku doakan umat aku ini berjaya daripada neraka Allah, masuk ke syurga Allah, duduk bersama dengan aku 5 kali dalam sehari, 5 kali dalam salat. Pernah tak kita doa untuk bersama dengan Nabi SAW? Kita tanya dalam diri kita ni, tuan-tuan, ya Allah, betapa banyaknya kelalaian dalam hidup aku, betapa banyaknya aku telah melakukan kemaksiat, aku telah melupakan Allah, aku telah melupakan hati Nabi SAW. Kita datang ke sini dalam keadaan Allah telah pilih kita. Allah sayang kita. Disebabkan sayangnya Allah pada kita, Allah pilih kita untuk berada di sini, untuk kita ziarah Nabi kita Muhammad SAW. Kita pohon kepada Allah dalam keadaan kita ziarah di dunia ni yang sementara ni kita sempat ziarah. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita boleh ziarah Nabi di dalam syurga. Kita dapat peluk Nabi SAW. Kita dapat pucuk dahi Nabi SAW. Kita dapat lihat wajah Nabi SAW. Kita dapat bersama dengan Nabi SAW. Kita dapat duduk di telaga Kautsar bersama dengan Nabi, minum di syurga nanti, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Kita risau di hari akhirat nanti, tuan-tuan, kita di kalangan umat yang dikatakan oleh Nabi tak dapat lihat muka Nabi.
Ya Allah, betapa hati kita tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ketika tersebut tidak mampu untuk katakan apa-apa. Ya Allah, aku telah lakukan dosa di atas muka bumi ini, tapi kita tak boleh nak balik dah. Ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, aku menyesal ya Allah atas kehidupan aku di dunia dahulu. Aku lupakan Rasulullah, aku lupakan Allah. Bila kita dah sampai ke hari akhirat nanti, dalam keadaan tersebut kita telah dibutakan mata kita daripada melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, kita dapat melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapat lepasi titian sirat. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dalam keadaan kita lepas titian sirat itu juga tuan-tuan, ketika tersebut Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma ya Rabbi salim ummati. Dalam keadaan Nabi menangis tak esak-esak, ya Allah, Kau selamatkanlah umat aku ya Allah. Dalam keadaan umat dia satu persatu mereka jatuh ke dalam neraka Allah, Nabi berdoa menangis-nangis kepada Allah, ya Allah selamatkanlah umat aku ya Allah, ya Allah selamatkanlah umat aku ya Allah, sampailah ke titian sirat pun Nabi berdoa. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah pilih kita semua. Bagaimana kita dikumpulkan di sini, kita akan dikumpulkan juga di akhirat. Tuan-tuan akan melihat muka saya di akhirat, saya akan melihat muka tuan-tuan di akhirat, dan mudah-mudahan kita melihat sesama kita di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Kami lemah ya Allah, kami hina ya Allah, kami jahil ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan ihsan-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan kasih-Mu ya Allah. Kami ini lupa ya Allah, kami ini lalai ya Allah, kami ini rugi ya Allah, kami ini banyak melakukan maksiat ya Allah. Sepanjang kami ini hidup daripada dunia ini ya Allah ya Tuhanku, janganlah Engkau siksa kami disebabkan kehidupan kami di dunia yang lalai ya Allah. Janganlah Engkau jadikan kami ini di kalangan mereka yang rugi di akhirat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami lemah untuk menanggung siksaan neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, dikatakan dalam Al-Quran, siksaan yang paling ringan sehingga menggelegak otak kami ya Allah. Tidak mampu kami ini ya Allah, kami ini lemah ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Kami pohon kepadamu ya Allah. Kami pohon kepadamu ya Allah, dengan balas ihsan-Mu ya Allah. Berikanlah pelepasan kami daripada neraka-Mu ya Allah, dengan berkat ahli syuhada Uhud ini ya Allah, dengan keberkatan mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ketika kami ditarik nyawa nanti ya Allah, Kau jadikan kalimah yang terakhir dalam hidup kami ini dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Janganlah Engkau jadikan kalimah terakhir kami ini ya Allah dengan kalimah membesarkan dunia ya Allah. Ya Allah, himpunkanlah kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami ini umat yang dapat melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami ini dapat mengucap dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami ini umat yang diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam keadaan tersebut tiada naungan melainkan naungan-Mu ya Allah, tiada pertolongan melainkan pertolongan-Mu ya Allah, tiada syafaat melainkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kejayaan dunia dan akhirat ya Allah. Di atas dunia yang sementara ini ya Allah, di atas dunia ini yang sementara ya Allah, janganlah Kau jadikan kami di kalangan golongan yang disesatkan oleh-Mu ya Allah. Dalam keadaan dunia yang sementara ini ya Allah, janganlah Kau lalaikan kami dengan dunia ini ya Allah, sehingga kami lupakan kepada akhirat-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.